Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah: La yazalu ad-din wad-dunya qa'imani ma damatil arba'ah ma damal aghniya la yabkhaluna bima khuwilu wa ma damal ulama ya'maluna bima alimu wa ma damal juhala la yastakbiruna amma la ya'lamun wa ma damal fuqara la yabi'u dinahum bidunyahum. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, sentiasalah dunia dan agama ini berdiri tegak selama mana ada 4 perkara. Yang pertama, selama mana orang-orang yang kaya tidak bakhil dengan harta yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka. Yang kedua, selama mana alim ulama masih beramal dengan ilmu yang mereka ada. Yang ketiga, selama mana orang-orang yang tidak berilmu tidak sombong dengan kejahilan mereka. Dan yang keempat, selama mana orang-orang yang fakir, yakni orang-orang awam, tidak menjual agama mereka dengan habuan dunia mereka. Yang dimuliakan pengerusi surau dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, Ashabul Fadilah, ustaz-ustaz, para alim ulama, para hufaz, seterusnya kepada semua kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah kerana sekali lagi kita diberi peluang mengecapi hidangan nikmat pada bulan Ramadan yang disediakan oleh Allah dengan berbagai-bagai fadilat, kelebihan-kelebihan yang datang daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pada bulan Ramadan ini mengambil peluang pertama untuk kita memburu segala fadilat, segala fadail yang disediakan oleh Allah, agar kita tidak menjadi manusia yang rugi apabila peluang diberi oleh Allah kita membiarkan begitu sahaja. Yang kedua, kita mengambil peluang pada bulan Ramadan ini untuk kita berbakti kepada agama Allah. Yang pertama ialah untuk mengambil fadilat hubungan antara kita dengan Allah Ta'ala melalui ibadah. Yang kedua ialah untuk kita mengambil peluang berbakti kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu tazkirah pada malam ini saya bawakan petikan daripada ucapan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Berkata Sayyidina Ali, dunia dan agama umat Islam ini akan hebat, berdiri dengan kukuh dan megahnya
selagi mana ada 4 perkara dimiliki oleh umat Islam itu sendiri. Yang pertama, selama mana umat Islam ini masih memiliki orang-orang kaya yang dermawan, yang tidak bakhil dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka. Dan ini di antara yang menjadi sumber kekuatan agama, iaitu adanya orang-orang yang dermawan. Kerana kita membangunkan agama ini dengan dunia. Sebab itu Islam tidak memandang hina kepada dunia. Sebab dunia itulah yang akan membangunkan agama. Yang Islam pandang hina ialah dunia yang tidak membantu agama. Sekadar ada dunia, tetapi tidak memberi apa-apa manfaat dan kebaikan kepada agama. Sebab itu Islam dia suruh kita cari dunia. Mana dia dalil Islam suruh cari dunia? Dalilnya Islam menceritakan kelebihan infak. Bila Islam cerita kelebihan infak, sedekah fi sabilillah, maknanya Islam, Allah suruh kita bersedekah. Bila Allah Ta'ala suruh kita bersedekah, maknanya Allah suruh kita ada harta. Mana boleh sedekah dengan tak ada harta? Mesti ada harta. Lalu Allah suruh ada harta. Bila Allah suruh ada harta, maknanya Allah suruh cari. Sebab mana mungkin ada harta tanpa cari. Oleh kerana itu, Islam menggalakkan kita mencari harta dengan tujuan untuk ada harta. Dan bila ada harta dengan tujuan untuk membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kerana itu kita kena bantu agama Allah dengan melalui harta yang kita ada. Kena cari. Yang Islam larang ialah orang yang cari harta tapi melupai agama. Itu yang Islam larang. Nak cari harta membantu agama, silakan. Islam suruh. Bangun pagi 7.30 pakai baju pergi ke pejabat. Cari harta dunia. Balik pukul 5 petang. Pukul 5.30 tukar uniform. Meniaga bazar Ramadan pula. Habis maghrib. Lepas maghrib, salat isyak. Habis waktu tarawih, tukar uniform lagi. Jadi jaga sampai pukul 7 pagi esok. Islam tak larang. Asalkan kita bantu agama. Dengan meninggikan syiar agama Allah Ta'ala. Jadi kena tolong dan berbakti kepada agama. Sebab itu fadilat bersedekah ni besar. Kalau tuan-tuan tengok hadis Nabi, fadilat bersedekah hampir mencecah 200 kelebihan bersedekah. Maknanya lebihnya orang yang infak fi sabilillah, bantu agama Allah. Di samping agama itu hebat, orang yang bantu agama Allah, Allah akan bantu dia. Ini janji Allah. Ini janji sungguh ni, bukan janji tipu. Intan surullah yansurkum. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Siapa yang berjanji? Allah. Bila Allah yang berjanji, Allah akan menepati janji dia. Sebab itu, orang yang bersedekah dan infak, Allah tambah dan gandakan rezeki mereka. Mana ada dengar cerita orang bankrupt kerana banyak sedekah? Tuan-tuan pernah dengar cerita? Buka surat khabar, sinar harian, muka depan. Seorang dermawan bankrupt kerana banyak sangat derma. Ada dengar cerita tak? Tidak ada. Ini menunjukkan benarnya janji Allah. Yang bankrupt tu hak kedekut belaka tu. Itu yang bankrupt. Sebab Allah Ta'ala janji,
orang yang infak membantu agama Allah, orang yang dapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Infak juga menyebabkan kita terhindar daripada penyakit. Kalau ada orang sakit-sakit kronik, derma banyak-banyak. Sakit susah nak hilang. Doktor, segala doktor pakar dah bertemu, tak sembuh. Klinik, segala klinik. Herba jangan cerita. Orang kata daun sirih, makan daun sirih. Orang kata baik ubat daun pegaga, makan daun pegaga. Orang kata daun keladi, makan daun keladi. Daun teruk dia tak makan lagi. Mana segala penyakit, segala ubat dah makan, sakit tak sembuh. Maka kata alim ulama, bersedekah. Kerana dengan kita bersedekah, orang yang mendapat sedekah dan pertolongan kita akan berdoa kepada Allah. Doa dia boleh jadi lebih makbul daripada kita. Sebab dia doa sungguh, dia orang susah. Susah-susah tiba-tiba ada orang bantu, dia doa sungguh. Bangun malam salat hajat 2 rakaat, ya Allah, berilah pertolongan pada Fulan bin Fulan. Aku pun tak tahu nama dia apa, tapi dia yang melepaskan aku daripada kepayahan dunia, lalu lepaskan ia daripada kepayahan dunia dan akhirat, wahai Allah. Doa dia berkat. Boleh jadi doa kita tak berapa makbul. Nak makbul macam mana? Doa depan TV. Salat Zuhur, doa depan TV. Sambil-sambil tengok drama Korea. Jadi sebab itu kita derma, maka orang yang menerima sumbangan akan berdoa penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni kena tolonglah. Agama Allah, ada harta, tolong dengan harta. Sebab harta yang lalu kat kita ni lalu ya. Dia bukan duduk lama dalam poket kita. Tuan-tuan ada duit dalam poket contohnya. Sempat tak duit tu sampai malam esok? Tak sempat. Tak kena gaya, pagi esok dah tinggal separuh. Bazar Ramadan separuh lagi habis. Bangun pagi esok kereta rosak, duit kita dah jadi duit pomen. Pomen baru dapat duit, cerita dia balik rumah, isteri beritahu anak sakit, jadi duit doktor pula. Doktor baru dapat duit, anak telefon 2 negara, yuran kolej tak bayar lagi, jadi duit kolej pula. Ada jadi duit kita dah? Tak jadi. Maka masa dia berada di tangan kita itu, kita gunakan untuk fi sabilillah. Bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggikan syiar agama Allah melalui harta. Sebab itu orang yang memberi infak harta dia, Allah jadikan hatinya kasih kepada akhirat. Allah jadikan dia kasih pada akhirat. Kerana orang yang tak kasih pada akhirat tak akan infak. Macam solat berjamaah. Sebab itu di antara cara nak hati kita cinta akhirat, datang solat berjamaah. Sebab orang yang datang solat berjamaah sah orang yang memburu dan gemar pada kelebihan akhirat. Sebab kalau sekadar nak sah solat, dia solat di rumah boleh. Dia solat di rumah lagi selesa. Solat sambil tengok TV. Solat rasa keras simin, lapik sejadah 3. Rasa tak selesa lagi, solat atas tilam terus. Mana lagi selesa kat rumah. Mengapa kita datang surau? Mengapa datang masjid? Kerana memburu fadilat 27 kali ganda dan 25 kali ganda pahala orang yang solat berjamaah. Sebab tu kalau nak cinta akhirat, datang solat berjamaah. Betul orang cinta akhirat tak ramai. Betul ahli-ahli surga tak ramai. Ahli surga ni siapa? Ahli surga ialah orang yang cinta akhirat. Orang yang memburu pahala akhirat. Itu ahli surga. Dan orang yang memburu pahala akhirat tak ramai. Dalilnya solat berjamaah, mana ramai? Cuba banding solat berjamaah dengan bazar Ramadan, mana ramai?
Tak sah kata bulan Ramadan dah, bulan lain. Mana ramai solat berjamaah dengan pasar minggu, pasar malam. Ramai pasar malam lagi. Siap dengan penjaga parking, rela jaga parking. Solat berjamaah, tak ada rela-rela. Sebab tu kalau nak uji solat berjamaah ini, cuba upah nak tahu. Upah. Pengurusi surau masjid buat pengumuman. Lepas tarawih ni buat pengumuman. Siapa datang solat maghrib petang esok, keputusan jawatan kuasa masjid memutuskan orang yang berada pada saf pertama dia akan diberi RM500. Saf kedua 300, saf ketiga 200, saf yang keempat 100 dan belakang semua RM50, RM50 seorang. Waktu maghrib esok pukul 3 tu penuh dah parking. Nak lalu pun tak boleh dah pukul 3 petang. Kenapa? Adanya janji-janji dunia. Kalau janji akhirat, tak ramai. Jadi sebab itu, kita ni nak pupuk jadi orang yang cinta pada janji akhirat. Gunakan harta untuk infak fi sabilillah. Nak belajar menderma, jangan banyak terus. Derma dulu RM10, RM20. Jangan baru nak belajar derma RM3,000 terus. Seminggu termenung lepas ada tu. Jadi kita mula dengan sikit-sikit. Masjid, surau, rumah anak yatim, sekolah agama, pusat tahfiz. Mula dengan tak banyak. Batu kalau kedekut, Allah akan benci kepada kita. Allah bukan sahaja tidak melorongkan rezeki kepada orang yang bakhil, bahkan Allah jadikan harta yang sedia ada tidak berkat dan binasa. Ini hadis Nabi sebut. Oleh kerana itu, kita kena pupuk jiwa menjadi dermawan. Ini ada orang kedekut. Dia singgah nak balik kampung, lalu kok jalan raya. Singgah tepi jalan masjid nak buang air. Selesai buang air, kan ada dekat dengan dinding tandas masjid ada peti. Derma, sila derma kepada tabung ini untuk memastikan tandas ini bersih. 50 sen je. Ada yang tak derma 50 sen. Berak banyak. Derma tak banyak. Ini dia. Ini manusia akhir zaman. Sedangkan harta yang kita perolehi adalah anugerah Allah. Tuhan beri, nak tengok, nak uji. Siapa yang beraktikad tak kerja, tak makan, rosak iktikad dia. Ada orang, dia kata tak kerja, tak makan. Salah. Itu sekadar untuk pada zahir boleh. Jadi iktikad salah. Kenapa? Kerana berapa ramai orang yang tidak bekerja boleh makan. Berapa ramai? Kita pun sombong. Nak kata mana-mana orang tak kerja boleh makan. Tu anak kita umur 2 tahun. Anak kita umur 2 tahun. Kerja apa? Ada bangun pagi pergi pejabat, balik menoreh getah lagi ada? Tak ada. Tapi boleh makan. Anak umur 4 tahun tak kerja. Tak ada apa-apa jawatan, meniaga pun tidak. Boleh makan 4 tahun. Gemuk besar pada ayah. Sedangkan dia tak ada kerja. Menunjukkan apa? Bukan rezeki daripada kerja. Kerja cuma ikhtiar hamba. Allah yang memberikan kepada kita. Dalil mana lagi? Orang sakit. Tengok, orang sakit mana kerja? Dah 3 bulan duduk di hospital. Perut tebuk. Apa ni, tiup masuk ke dia, masuk ke telinga, masuk ke hidung lagi. Tak kerja. Setelah sebulan duduk atas katil. Tapi cuba kita melawat dia. Dalam gerobok penuh dengan makanan. Buah anggur, buah apple, buah naga, dragon ball, ada belaka tu. Maknanya boleh makan. Artinya kita jangan i'tikad rezeki itu daripada kerja, bahkan kerja cuma ikhtiar, tapi anugerah ialah daripada Allah. Ini rezeki. Jadi kita kena tunaikan apa yang Allah beri.
Yang ada ilmu, berikan ilmu kepada Islam. Tadi infak harta, berbakti pada agama. Yang ada ilmu, berbakti dengan ilmu kepada agama Allah Ta'ala. Tolong. Yang ada ilmu agama, ajar ilmu agama. Yang tak ada ilmu agama, gunakan kemahiran lain untuk bantu agama. Ini ada orang dia kata dia tak belajar agama. Jadi dia tak boleh nak sumbang apa-apa pada agama. Salah. Apa saja ilmu boleh tolong Islam. Ini kita kena niat azam nak tolong bantu agama Allah. Kita ada ilmu apa? Ada ilmu pemasangan PA system. Contohnya. Tolong surau, tolong masjid, pasang PA system. Dengan baik. Sebab ada surau, ada masjid. Mic dia, kita tengah bercakap, berhenti mic. Tengah bercakap, padam mic. Kena hello, cubaan, sambung balik. Tanya-tanya mengapa mic, rupa pasang tak betul. Siapa yang pasang mic, pasang amplifier, pasang PA system? Mekanik motor. Maknanya tak nak panggil pakar. Pakar tak datang tolong. Yang mahir dalam bidang pemasangan ini tolong datang. Beritahu surau masjid, saya nak bantu. Saya ada kemahiran sikit, saya nak bantu. Itu baru betul. Boleh tolong agama. Harap kepada orang yang bukan ahli, rosak. Dia bukan tahu. Amplifier berapa watt, nak padankan dengan mic berapa watt, kabel nak berapa, soundbox berapa watt dia, sound speaker berapa, mana dia tahu? Dia tahu asalkan pasang berbunyi cukup. Ini dia. Mana dia tak tahu. Sebab tu kadang-kadang ada setengah mic surau, mic ni ada elektrik. Terkena bibir penceramah, tegak rambut. Rupanya ada kejutan elektrik. Tanya siapa pasang? Siapa yang pasang? Oh, dia kata tu mekanik lori pasang. Jadi sebab itu kita tolong agama Allah Ta'ala. Ini tolong. Maknanya yang ada harta, tolong dengan harta. Dan dunia ini memang untuk membangunkan agama. Bangunkan agama. Ada setengah masjid tu pungutan bulanan. 20,000 pungutan bulanan. Pungut hari Jumaat, 4 kali Jumaat, 20,000. Mic RM20 beli. Kita nak cakap habis bateri. Tengah cakap habis bateri. Kalau boleh mic untuk ceramah ni, biar lebih pada mic konsert lah. Pergi tanya mic yang buat konsert berapa. Dia kata 1,000 sebatang. Mic surau, mic masjid, biar 2,000 sebatang. Kenapa? Kita nak bantu agama Allah. Baru seronok bantu. Kalau boleh mic masjid ni, belum cakap tu berbunyi dah. Itu baru baik punya mic. Nampak? Makna tolong agama Allah. Orang derma ke surau ke masjid, nak imarahkan agama. Ada setengah masjid diseronok simpan duit. Ada? Mesyuarat agung masjid buat tahunan, oh, dia seronok. Kita ada lebihan sebanyak RM80,000. Buat apa? Bukan nak suruh perhabis duit masjid, bukan. Tapi gunakan semaksimum yang boleh dalam membangunkan agama Allah. Ini derma 20,000 sebulan. Kuliah 3 kali je seminggu. Selipar habis. Selipar tandas tak ada. Duit 20,000. Orang derma nak bantu agama Allah. Yang derma tu mati dah. Yang derma tu. Dia tanya di akhirat, mana pahala derma saya? Dulu saya bantu masjid. Ni saya dah mati. Tak ada. Tak sampai-sampai pun pahala. Malaikat, dok mana malaikat? Pahala saya? Malaikat kata, mana aku tahu? Engkau tanya bendahari lah, malaikat kata. Maknanya kita kena guna apa? Bukan nak suruh perhabis. Tapi gunakan semaksimumnya untuk bantu agama Allah. Ada apa? Ada ilmu mekanik. Ada ilmu pemasangan amplifier. Tolong. Ada ilmu tentang IT. Boleh buat dia sebagai seorang designer. Design poster cantik. Buat poster cantik.
Bantu bangunkan masjid surau, tolong. Sebab setengah masjid tu kadang-kadang dia tak ada pakar. AJK kebanyakan semua orang tua nak bantu tak boleh. IT usah ke IT, TI pun dia tak tahu. Tahu macam mana? Jadi tolong yang ada kemahiran. Pergi tawar diri. Saya ada sikit kemahiran tentang jurusan jurusan design. Sebagai seorang designer saya nak tolong. Buat poster cantik-cantik. Ini poster ceramah fotostat ni. Kertas A4. Hari fotostat toner lebih. Hitam legam muka pun ceramah. Dah siapa nak datang ceramah ni? Orang kata nama Melayu poster ni tapi muka Afrika. Siapa nak datang? Jadi kita yang ada kemahiran tolonglah, tolong. Buat poster biar color tengok. Tak kira nak guna Photoshop, Illustrator ke Adobe Photoshop, pulanglah. Buatlah koridor ke, biar cantik. Tacak cantik muka-muka penceramah ni. Jangan ada jerawat, buang jerawat. Tapi jangan buang misai dengan janggut. Maknanya buat cantik lah. Baru orang tengok, oh menarik. Tengok poster Maharaja Lawak. Siap dengan naga duduk belakang. Dah kita tak boleh buat. Ceramah perdana. Ustaz sekian. Naga 2 ekor belakang. Lagi hebat nampak. Jadi tolong buat. Sebab poster ceramah ni kalau tak buat menarik, orang tak tertarik. Nampak? Dia kalah dengan poster lain. Sebab poster lain tepi jalan tu tengok lagi menarik tu. Banner-banner, banting tepi jalan cantik. Full color. Jadi kalau kita buat tak cantik, siapa nak tengok? Muslimat kalau lalu tepi jalan, banner apa menarik dia? Banner jualan mega sempena Aidilfitri. Itu dia menarik. Beli 2 dapat 5. Itu menarik tu. Kalau lelaki pula poster apa menarik? Ubat kuat. Itu dia menarik. Siap dengan berhenti kat traffic light, ambil nombor telefon. Dah kalau kita tak buat poster ceramah cantik, dia tak pandang. Jadi buat cantik tepi jalan. Siapa nak buat? Ni kita ada adik-adik kita, anak-anak kita yang mahir dalam ilmu design. Tolong buat, biar cantik. Tulisan cantik, dengan font cantik, baru lawa. Sebab dia kita dakwah ni kita pasarkan. Macam kita pasar barangan, produk. Baru ni ada satu poster kedai cermin mata. Dia tarik pelanggan, cantik ucapan dia. Apa ni dia punya wording dia. Dia kata datanglah beramai-ramai ke kedai kami, jualan dengan harga ketika bos tidak ada. Nampak? Makna bos tak ada, harga murah lah. Ini cara dia menarik perhatian. Jadi kita pandailah buat poster cantik-cantik. Supaya siapa? Orang boleh datang ke rumah-rumah Allah Ta'ala. Ini dia. Jadi apa saja kemahiran yang kita ada, tolong agama. Kita ada kemahiran dalam bidang apa lagi? Hiasan dalaman. Tolong. Ini hiasan dalaman cerita nak buat plumbing je. Banyak lagi benda lain boleh buat. Pentas ceramah. Maka dia pakar tolong. Sebab ceramah ni kadang-kadang kalau tak kena urus, tak jadi. Orang tak biasa urus ceramah teruk. Kadang-kadang dia buat penceramah kalau kampung lah, bukan dalam surau, dalam masjid. Dah lah ceramah kat beranda. Beranda rumah hadap ke halaman. Okey dah tu. Dia letak lampu mana? Lampu betul-betul atas muka penceramah. Lampu. Itu tanda tak pandai tu. Malam tu pula hujan, nak hujan sikit, kekatu penuh. Jadi kekatu penuh duduk atas muka penceramah. Tiba-tiba penceramah pun baca ayat. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa, Allah berikan jalan kelepasan dan rezeki yang tak disangka-sangka. Rupa 5 ekor dah masuk mulut penceramah. Nampak? Itu orang panggil tak pandai. Dia kena beri pada pakar lah. Jadi kita ada kemahiran, begitu. Begitu juga bila ada ceramah lancar derma. Nak lancar derma, kutip derma, pun ada cara dia. Maknanya kita ada kekuatan bagaimana untuk membantu agama. Jangan semangat saja. Kena bantu dengan harta, dengan ilmu,
Ya. Ini semangat saja tak jadi. Takbir je kuat, derma slow. Ya. Oh, kalau ceramah takbir dia duduk depan sekali dekat dengan penceramah, dia takbir rebah penceramah. Ya. 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 Tapi derma slow tak jadi tu. Jadi kita kena tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itulah kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia kata hendaklah kita kuatkan agama, yang ada harta berikan sumbangan dengan harta mereka, ilmu dengan ilmu, jawatan ada tolong untuk agama Allah. Apa saja yang kita ada, kita perlu bantu kepada agama Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Ramadan ini menambahkan kecintaan kita dalam untuk kita membantu agama Allah Ta'ala. Hari ni pun alhamdulillah, kita tengok makin ramai dah orang yang suka kepada masjid, kepada surau. Selangor ni pula penuh dengan tazkirah Ramadan. Alhamdulillah. Ada satu negeri di Semenanjung, dia kata makruh tazkirah. Ini pun negeri pelik. Lebih pelik daripada negeri Pasir Berdengung dipanggil ni. Orang tazkirah ni lah majlis ilmu. Dia kata ganggu. Ganggu nak. Ganggu tarawih. Ini dia panggil otak terseliuh, dia panggil tu. Nampak? Saya turun ceramah di Selangor ni start tahun 1992. Sekarang dah 2014. Tak dengar cerita lagi terganggu. Dia ganggu ni begini. Kita solat isyak 4 rakaat, lepas tu solat tarawih 4 rakaat. Baik, selesai 4 rakaat, pengurusi pun buat pengumuman. Tuan-tuan semua, kita break sekejap tarawih kerana akan beri laluan kepada pertandingan kilauan emas tajaan Poliden. Itu baru ganggu dipanggil tu, nampak? Lepas tu sambung balik tarawih. Itu baru ganggu. Sebab buat dosa. Sekarang kita daripada pahala isyak jadi pahala tarawih, lepas pahala tarawih pahala tazkirah, lepas pahala tazkirah pahala tarawih balik. Apa ganggu? Ganggu apa? Dia kata lama tu lah. Mana lama tazkirah? Setengah jam, 35 minit tu je tazkirah. Ya. Dia nak datang surau tadi, masuk tandas lagi lama. Ya. Dia tak perasan hal tu. Ya. Masuk tandas, setengah jam teran saja. Ya. 15 minit basuh, dah 45. Ya. Ini duduk dalam majlis ilmu lama. Duduk dalam tandas tak okey. Ini benda-benda. Sebab tu kita majlis ilmu ialah cahaya. Al-ilmu nurun, cahaya. Orang yang tak suka pada cahaya ialah vampire dipanggil tu. Jadi kita jangan jadi vampire. Vampire memanglah naik matahari dia lari masuk dalam keranda. Jadi kita hendaklah jadi orang yang cinta kepada majlis ilmu. Maknanya tolong agama Allah Ta'ala. Mari kita pakai hidup masjid, surau, rumah Allah Ta'ala. Maka insya-Allah Allah berkati kehidupan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Baik. Itulah tazkirah kita pada malam ini. Lebih kurang setengah jam, 35 minit. Lebih sikit. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kekuatan kepada kita semua. Saya nak pesan pada diri saya dan tuan-tuan semua, janganlah Ramadan ini kita perhabis ibadah setakat tarawih. Sebab kita panjang lagi masa nak sampai subuh bersahur. Maka hidupkanlah malam-malam Ramadan. Allah menyediakan makin malam makin lazat, makin lazat hidangan Allah. Makin malam makin lazat. Ambillah peluang berdoa, bermohon kepada Allah. Yang sakit minta sihat, yang susah minta senang, yang sesat minta petunjuk daripada Allah, supaya kita semua dapat menjalani hidup dengan baik di dunia dan di hari akhirat. Jadi insya-Allah malam ni saya nak lancar derma. Sempena tadi baru sebut derma. Jadi nak lancar derma untuk pembinaan, menyiapkan. Sebab sekarang tengah duk bina untuk menyiapkan bangunan tingkat atas, bangunan masjid Pusat Pendidikan Islam An-Nur di Kuantan. Jadi tingkat bawah orang dah taji habis semua dah. Jadi sekarang kita sedang buat masjid sambung masjid lama. Yang lama tak muat, pelajar dah makin ramai.
Dulu pelajar muat sebab dia kecil lagi, budak-budak lagi. Sekarang dia besar-besar dah. Jadi tak muat. Kita pun tak tahu mengapa dia besar. Jadi maknanya, jadi sekarang dah tak muat, jadi buat tingkat atas pula. Jadi sekarang sedang dalam pembinaan. Tuan-tuan di Pelawa untuk membantu membangunkan rumah Allah Ta'ala ini. Siapa yang membangunkan rumah Allah, Allah akan bangunkan mahligai untuknya di dalam surga yang pintunya terbuka sehinggalah tuannya, penghuninya masuk ke dalamnya. Jadi insya-Allah kita beri sumbangan pada malam ni untuk bantu isi tabung ni secepat yang mungkin untuk disiapkan, kerana kita cadang satu Syawal ni masjid ini telah pun boleh diguna oleh pelajar-pelajar. Jadi insya-Allah kadar tu. Dan kedua pula sahabat kita di luar ada bawa buku bertajuk Menuju Surga. Dan petikan Sayyidina Ali yang saya sebut tadi diambil dalam buku itu yang ditulis oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani bertajuk Al-Munabbihat lil Isti'dad li Yaumil Ma'ad, yang kemudian terjemah dalam bahasa Melayu. Maka tuan-tuan boleh dapatkan buku itu. Yang tak bawa duit, buku tu boleh ambil dahulu. Tuan-tuan tulis nama, tulis nombor telefon. Lepas tu bank in kemudian ada nombor akaun. Jadi bank in kemudian. Bulan 2 baru, bulan 4 baru ni ada orang mesej saya, dia kata, "Ustaz, saya sudah bank in duit beli buku pada bulan Ramadan hari itu." Bulan 4 baru ni. Saya kata, "Ramadan mana? Ramadan 2013 ke?" Dia kata, "Tak, Ramadan 2012." Mati tokek macam ni. Jadi maknanya mana balik ni teruslah bank in. Itu cerita dia. Itu masuk dalam tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita semua di dunia dan di hari akhirat. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.